Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi membincangkan berkenaan dengan tajuk yang saya telah pun iklankan dalam page dan juga FB saya, iaitu berkenaan dengan Aidil Adha menurut hari Arafah adalah syariat Allah yang membawa kesatuan umat. Jadi satu buku ni dikarang dan ditulis oleh seorang ulama yang hebat daripada negara jiran kita, iaitu selatan Thailand. Di sebelah selatan Thai ni, iaitu namanya Profesor Dr. Sheikh Ismail Lutfi Japakia Al-Fatani, yang merupakan rektor Universiti Islam Fatani. Rektor Universiti Islam Fatani. Yang disebut dalam bahasa Thai itu Atikan Bedi Mahallai Fatani disebut. Betul tak betul tak tahulah. Kalau ada orang Thailand yang menonton kita tu, saya rasa betul dah. Iaitu rektor Universiti Islam Fatani. Universiti Fatani. Dan juga beliau menulis satu risalah ataupun buku ini memandangkan beberapa isu yang berlaku, isu yang berlaku di kalangan masyarakat, iaitu berkenaan dengan Hari Raya Aidil Adha, yang satu masa dahulu boleh dikatakan Hari Raya Aidil Adha ni tidak sama dengan keadaan yang berlaku Hari Wukuf di Saudi. Hari Wukuf di Saudi. Jadi sebenarnya Hari Raya Aidil Adha ni dia kena ikut Hari Arafah. Sebab haji-haji ni orang buat di Mekah, bukan buat di tempat kita. Bukan buat di sebelah Asia, bukan buat di Thailand, bukan buat di Malaysia dan sebagainya. Haji-haji ni dia buat di Mekah. Jadi buku ni, satu kitab ini membincangkan berkenaan dengan menyelesaikan masalah satu masa dahulu yang mana berlaku pertikaian di antara golongan-golongan tertentu, terutamanya golongan kerajaan dengan orang ramai, golongan kerajaan dengan rakyat. Ada yang raya dulu, ada raya kemudian. Ada satu masa raya haji ni, Thailand raya dulu, kita raya kemudian, kita raya dulu, Thailand raya kemudian. Jadi, di mana sebenarnya rujukan kita untuk kita merujuk Hari Raya Aidil Adha? Dan penulis kita juga menulis berkenaan dengan Yaumul Arafah, Hari Arafah. Jadi sebenarnya Hari Arafah ni 9 Zulhijjah. Nak tahu 9 Zulhijjah tu, Saudi yang tengok anak bulan berapa 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari apa, tanggal berapa, semua tu kerja Saudi. Jadi kita yang ikut ni, kita lepas pada Hari Arafah tu dikira sebagai Aidil Adha lah. Kita kira begitulah. Saya bercakap mana ni campur dengan Kelantan sikit. Sebab di kalangan kita ni juga ada orang-orang yang sebelah selatan Thai yang duduk tengok ramai-ramai ni. Jadi saya nak sebut bahasa Kelantan sikit lah, supaya campur dengan lorak-lorak kita. Baik. Apa yang penting yang ditulis dalam buku ni, buku ini mendapat satu pengiktirafan yang banyak di kalangan para alim ulama. Antara yang mengiktiraf buku ni, yang menulis sedikit pengiktirafan, iaitu di antaranya Syekhul Islam negara Thailand sendiri, dan juga tidak lupa pada masa tulis buku ni itu seorang
asatizah kita, seorang asatizah kita juga, iaitu mendapat kata sambutan daripada sahibus samahah, mufti negeri Perlis dahulu, iaitu Datuk Mursyid Diraja, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda bin Jaya, yang merupakan mufti negeri Perlis pada tahun 2011. Jadi beliau menulis kata-kata aluan. Dan macam mana kata-kata aluan tu beliau tulis, cukup-cukup padat jugalah, yang tuan-tuan boleh baca kalau ada buku ni. Dan juga satu lagi, diakui juga oleh salah seorang daripada ulama' juga di kalangan kita, itu Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Haji Awang, yang juga sekarang ni merupakan duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, juga membuat ulasan berkenaan dengan buku ini. Buku ini dia buat ulasan yang mana buku ni dia kata telah pun dihadiahkan oleh Dr. Ismail Lutfi kepada dia, satu ringkas yang padat serta menarik untuk kesatuan umat Islam sebagai penghayatan kepada asas umat Islam pada hari ini. Juga ditulis akuan dia ataupun kita kata kata-kata aluan oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Di antaranya lagi yang membuat akuan dalam buku ini, iaitu seorang daripada kata-kata aluan daripada Qadi Wilayah Selatan Tai, dan juga semualah kata-kata aluan daripada Majlis Ugama Islam Naratiwat, Majlis Ugama Islam Jala dan sebagainya. Dan kalau kita tengok di sini ni, ada lebih kurang dalam 86 orang para asatizah alim ulama, iaitu seluruh di Selatan Tai membuat ulasan berkenaan dengan buku ini, iaitu buku Dr. Ismail Lutfi ni. Satu buku yang hebat lah. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Saya nak ambil malam ini kata-kata aluan daripada Dr. Ismail Lutfi, Capakia Raisul Jamiah Islam Fatani, Jamiah Fatani, dan juga Addu Majlis Ta'sisu Rabitah Alamul Islam, seorang daripada ahli majlis tertinggi Rabitah Alamul Islam, ulama dunia lah maknanya, yang tulis, yang kita belajar buku dia pada malam ni. Baik. Dia sebut dalam khutbah ataupun dalam muqaddimah kitab dia ini. Kita baca sikit lah. Kita baca sikit narai tuan kitab kita ni. Sebab saya buat daurah berkenaan dengan buku ni selama 9 hari. Daripada bermula pada malam ini, 1 Zulhijjah, malam yang kedua Zulhijjah, sampailah kepada malam yang ke-19 Zulhijjah. Sampailah pada 9 Zulhijjah. Itu pada 19 hari bulan. Itu baru kuliah terakhir kita. Jadi, apa yang saya nak sebut berkenaan dengan apa yang dia akan dibincangkan dalam ni, itu kita nak suruh seragamkan Idul Adha tu. Sebab kita mengikut dan menurut hari Arafah. Lalu dia buat mari macam-macam pandangan di sini, pandangan Al-Imam Syafi'i, pandangan dalam mazhab Syafi'i, dan pandangan beberapa orang ulama hadis berkenaan dengan beberapa sebab. Beliau memilih untuk menulis buku ini sebenarnya asas kepada kesatuan ummah. Jadi soal raya haji ni pun kita tak nak selesai untuk kesatuan ummah. Lalu bagaimana soal-soal benda yang lain? Dan apa dia dinamakan sebagai kesatuan ummah itu sendiri? Kita akan tengok satu persatu pada malam ni. Lebih kurang dalam 45 minit masa kita setiap kali sesi kuliah kita ini. Baik. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, itu dia punya muqaddimah kitab dia. Dia kata memandang kepada kenyataan umat Islam di negeri kita, bahkan di Asia Tenggara khususnya pemimpin mereka sering bersalahan pendapat mengenai Aidil Adha, terutama daripada sudut
menyalahi Aidil Adha di negeri kita dengan kenyataan wukuf para hujjaj di Arafah dan hari korban di Mina. Hal ini belum ada sesuatu penjelasan yang baik. Maka saya diminta supaya memberi penjelasan tentang sunnah nabawiyah dan pelaksanaan para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam rangka menyatakan maqasidus syar'iyyah melalui hakikat ilmiah yang dikemukakan oleh ijtihad para imam mazhab yang mu'tabar, terutama al-Imam Syafi'i dan ulama yang mu'tabarin dalam masalah tersebut, dengan harapan semoga sekiranya punca kecelaruan itu adalah dari sesudut ilmiah, maka saya yakin bahawa dengan risalah ini sebahagian besar daripada apa yang dikira keliru dan tersembunyi itu dapat terjawab. Dahulu pada 25 bulan 12 1422 Hijrah bersamaan dengan 2002 Masihi, telah saya menulis sebuah makalah mengenai ini, tetapi masih terasa kurang lengkap. Maka ini suntingan dan tambahan yang menyempurnakan kandungan makalah yang dinamakan Aidil Adha menurut hari Arafah adalah syariat yang membawa kepada kesatuan ummah. Walillahil hamdu. Baik. Apa yang disebut oleh tuan kitab kita ini adalah tulisan dia ini merupakan satu pandangan yang diambil daripada al-imam mazahib, imam mazhab berkenaan dengan sambutan Aidil Adha menurut hari Arafah. Kerana apa yang disebutkan oleh dia itu kita hendaklah menghilangkan segala kecelaruan yang berlaku. Maknanya masyarakat tu duk tengah keliru, duk tengah celaru. Sebab apa? Sebab sering sekali kita berselisihan dalam bab berkenaan dengan Aidil Adha. Aidil Adha. Jadi ada orang kata Aidil Adha ni kena ikut tempat kita. Ada kata kena ikut Mekah. Ada kata begitu, ada kata begini. Jadi buku yang ditulis ni satu pandangan berdasar kepada maqasid syar'iyyah dan hujjah-hujjah ilmiah yang akan dibahas, supaya kita nampak di mana sandaran kita hak sebenarnya dalam kehidupan kita ni, di mana sandaran kita. Sudah tentulah sandaran yang kita pakai, adik-akak sekalian, itu sandaran daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, nombor satu. Dan kalau tak ada lagi perkara-perkara yang berlaku, kita ijtihad berdasar kepada, tak lari daripada hukum-hukum qiyas yang telah pun dipersetujui oleh para alim ulama. Bukan kita tolak ulama, kena faham betul-betul ni. Bukan kita tolak ulama. Salah sama sekali kalau seseorang itu kata kita ni menolak ulama. Malah kita pakai ulama. Kita pakai ulama tu adalah untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Menyelesaikan masalah yang berlaku. Sebab apa? Sebab ijtihad para alim ulama ni dia menyelesaikan masalah. Bukan dia membanyakkan masalah yang berlaku. Baik. Baik. Kita tengok sikit lagi. Dia kata, saya berdoa kepada Allah Al-Azizul Hakim menyatukan hati hamba-hambanya beriman di atas rahmat. Banyak bukan main-main lah dia tulis kitab ni supaya nak suruh umat Islam ni bersatu hati dalam menerima pandangan dan dalam menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali dia kata, saya mengucapkan terima kasih pada ashabul fadilah, para ulama, qadi, ketua segala-gala lah, bagi mengiktiraf tulisan dia dengan baik. Baik. Jadi, kalau kita baca buku ni dengan betul-betul, dan kita bincang pada malam ni, dan saya telah bahagikan buku-buku ni supaya kita sempat untuk habis pada hari, orang panggil, pada hari yang ditetapkan lah.
itu pada 9 hari bulan Zulhijjah ataupun 19 hari bulan. Itu siaran kita yang terakhir. Jadi pada malam ni Aidil Adha menurut hari Arafah adalah syariat Allah yang membawa kesatuan ummah. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baca tu kitab dia tulis. Sesungguhnya hari Arafah, Aidil Adha dan hari-hari tasyriq adalah segugus hari maklumat dan ma'dudat yang diterima di sisi Allah dalam setahun. Maka adalah kita yang selaku hambanya bersungguh-sungguh dalam memahami hakikat hari-hari tersebut, serta cara untuk menerima kemuliaan dan kehebatan hari-hari tersebut. Mudah-mudahan kita berjaya mencapai nikmat kemuliaan dan kelebihan yang digariskan oleh syariat Allah melalui sunnah Nabi sunnah Rasulullah SAW dan suasana yang cukup hebat dan juga dan gemuruh. Kerana peluang inilah merupakan sebaik-baik peluang Tuhan untuk menyatu padukan umat di bawah kekuatan Islam yang membawa ketinggian dan kecemerlangan umat selaku khairul ummah di alam sejagat. Bahkan bukan sahaja kehebatan di dunia ini, akan tetapi kita memperolehi sebesar-besar pahala daripada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah nanti. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah Samiul Alim memberi taufik serta pertolongan dapat saya gariskan makalah ini sebagaimana berikut. Baik. Yang pertama sekali kita bahas berkenaan Aidil Adha, hari Arafah dan hari-hari tasyrik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu apa dia dimaksudkan dengan hari Arafah, takrif kepada hari Arafah tu apa dia, dan untuk kita lihat lebih jauh lagi, kita kena tahu apa kesinambungan Allah Ta'ala memilih hari Arafah itu sendiri. Maknanya setiap hari dalam agama kita ni, agama Islam ni, bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat mari saja-saja, benda tu tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat mari dengan adanya alasan dan adanya tujuan. Ada sebab Allah Ta'ala buat lagu tu. Ada sebab Allah Ta'ala pilih 9 Zulhijjah. Ada sebab Allah Ta'ala pilih Yaumul Arafah. Ada sebab dia. Sebab dia di antaranya, Arafah ni mengenal di antara satu sama lain. Kita tengok ta'rif dia. Ta'rif, dia panggil ta'rif Nabawi. Hari Arafah ini. Hari Arafah ialah hari yang para hujjaj wukuf di padang Arafah. Terimalah pengertian hari Arafah dari Rasulullah SAW menerusi hadis berikut. Sabda Rasulullah SAW, wa arafatu yawmu tu'arrifuna. Hadis ini dalam Sahih Mursal Imam Syafi'i, Al-Baihaqi dan Sunan Kubra. Maksudnya, dan hari Arafah itu ialah hari yang kamu para hujjaj berwukuf di padang Arafah. Pertama. Yang kedua, sabda Nabi SAW, Yaumu Arafatal yaumul ladzi yu'arrifun nasu fihi. Itu rawahu Abu Daud. Hari Arafah ialah hari yang orang ramai daripada para hujjaj berwukuf di padang Arafah. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, Arafatu yaumu tu'arriful imam. Hari Arafah ialah hari yang imam, itu para hujjaj berwukuf di padang Arafah. Iaitu hari Arafah adalah hari yang imam bersama-sama dengan para hujjaj berwukuf di padang Arafah, kerana orang ramai dari para hujjaj adalah patuh kepada imam al-muslimin, pemimpin orang Islam, dan menentukan hari Arafah tersebut. Baik. Kalau kita tengok beberapa istilah daripada Nabawi, iaitu istilah daripada sunnah Nabi SAW yang berdasar kepada hadis Nabi tadi, jelaslah Arafah tu maknanya apa. Arafah ni mengenali sebenarnya. Sebab tu Nabi sebut al-Arafah, wa arafatu yaumu tu'arrifun, itu hari
Ya kamu berwukuf di padang Arafah dan kamu kenal mengenali antara satu sama lain. Pada hari Arafah tu tak kira lah siapa dia menteri ke, dia datuk ke, datuk seri ke apa ke, dia semua berpakaian putih duduk sama saja. Duduk tu bukan duduk bersembang. Duduk wawa orang kata bukan duduk bersembang lagu tu, duduk dengan cara berwukuf, iaitu dengan cara bertahmidnya, dengan bertakbirnya dan sebagainya, berdasar kepada bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bab berkenaan dengan hari Arafah itu. Jadi, orang di Mekah ni wukuf Arafah. Kita tahu ni, Mekah tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kerana virus dan wabak yang melanda kita ni. Jadi, ada ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi kita SAW ajar kepada kita supaya dapat pahala juga. Walaupun kita tidak bersama di Arafah. Walaupun kita tidak bersama dengan orang di Arafah, tapi kita mendapat pahala. Dengan cara berpuasa yang disebutkan puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah. Baik, kita kembali kepada perbincangan kita. Takrif hari Arafah ini. Sabda Nabi yang kedua pula, hari Arafah adalah hari orang ramai daripada hujjaj berwukuf di padang Arafah. Padang Arafah ni satu padang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sendiri untuk berwukuf. Dan semua ini syiar haji ni mari daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang membuka tanah, orang yang membangunkan tanah Mekah itu dengan titik peluh dia bersama dengan anak dia Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana Tuhan sebutlah Quran, wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bait, wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bait. Allah Taala perintah Nabi Ibrahim supaya buat al-makan, iaitu buat al-bait. Al-bait maknanya rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik rumah. Rumah kita dipanggil Al-Bait. Itu dipanggil Baitullah. Dan semua masjid-masjid yang ada ni merupakan cawangan-cawangan kepada rumah-rumah Allah, kepada Baitullah. Baitullah absarnya di mana? Di Mekah tu. Kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim seru. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim seru. وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Seru manusia mengerjakan ibadah haji. Nescaya kamu akan nampak orang yang mari ke Mekah ini, datang ke Mekah ini dengan berjalan kaki ataupun menaiki unta yang kurus kerana terlalu jauh perjalanan dia. Itu seruan yang Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim seru. Maka siapalah ke hari ini, Allah Ta'ala ajar sendiri bagaimana cara nak buat haji. Allah Ta'ala ajar sendiri macam mana cara haji Nabi Ibrahim AS. Siapalah kepada hari ini, orang masih melaksanakan ibadah haji di Mekah. Lalu dalam bab haji itu, orang yang tidak wukuf, maka tidak ada haji bagi dia. Tidak ada haji bagi dia. Sebab tu apabila tibanya hari wukuf di Arafah ni, orang yang dalam atas katil pun dia buat mari lagi, atas hatil apa pun ni, duk ICU pun dia heret mari lagi. Tak ada mengupah untuk wukuf. Tak ada upah. Kalau di melontar, dia boleh kita suruh orang lain. Kalau kita tak mampu dan sebagainya, ataupun dengan cara-cara pandangan daripada imam mazhab kita. Tapi kalau bab wukuf ni tak ada. Wukuf itulah kemuncak kepada haji. Kemuncak kepada haji. Dan wukuf itu Allah Ta'ala pilihnya pada 9 Zulhijjah. Dia tidak akan jadi pada 8, tak akan jadi pada 10, tak akan jadi pada 6. Tidak, dia akan jadi pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Itu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada Tuhan buat langit bumi lagi. Kebetulannya bulan haram ni dia termasuk dalam bulan-bulan Zulhijjah ni. Zulhijjah ni termasuklah bulan haram. Sebagaimana Allah Taala sebut, inna iddatas syuhur 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan ni dalam Allah Taala tetapkan ada 12 bulan. 12 bulan. Daripada 12 bulan tu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram ni tak boleh manusia nak buat, orang panggil nak buat selerok tok, bahasa Kelantan kata. Nak manusia nak buat tolu tak boleh. Dalam keadaan 4 bulan haram ini. Dan 4 bulan haram ni termasuklah bulan Zulhijjah kita duduk ni. Kita duduk masuk 1 Zulhijjah ni, yang mula-mula Zulkaidah lagi. Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab, bulan Muharram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, lepas tu di antara Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
Itu merupakan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Bulan haram tu ya Allah Subhanahu wa taala tetap begitu. Merejak Tuhan tetap lagu tu dah. Kita nak buat lagu mana? Ya? Sejak daripada buat langit bumi lagi. Allah Taala sebut wala tazlimu fihi, jangan kamu zalim diri kamu sendiri. Pada bulan haram ni tak boleh buat mengarut kau saya tak boleh sebab dia berada pada bulan haram. Dan orang Arab dia memang manusia yang hormat kepada bulan-bulan haram. Cumanya Arab Quraisy ni oleh kerana dia ni musyrikin pula sebab tu lawan Allah Taala dia ikut suka hati dia nak buat bila bulan-bulan haram. Dia berasa nak haram bulan ni, perang dia haram bulan ni, dia berasa nak perang bulan depan, dia haramkan bulan depan, dia berasa nak dia halalkan bulan depan, dia rasa nak cuti bulan ni, perang dia haramkan bulan ni. Jadi apabila mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana agama Islam ni satu agama yang penuh dengan kesatuan, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun ajar kepada kita semua perpaduan, Nabi ajar kepada kita semua keamanan, Nabi pun sokong apa jadi difahami oleh penduduk musyrikin Mekah sejak daripada hari itu lagi. Dan hari itu tu hari mana? Hari yang syariat Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim dah ajar dah bulan-bulan haram ini semua ni. Baik. Kalau kita lihat dekat rahmati oleh Allah, dekat hamba sekalian, bahawa hari Arafah ni Nabi sebut juga hari yang mana imam bersama dengan pengikut dia. Itu hari ni hari yang ditetapkan oleh pemimpin. Bila? Dan siapa pemimpin yang pegang Arafah ni, yang pegang Mekah ni? Pemimpin Saudi lah. Pemimpin Saudi. Kita tak boleh nak lawan daripada sudut nak menetapkan hari Arafah tu sebab Arafah tu duduk di negara dia, bukan duduk negara kita. Arafah ni bukan duduk wakil cik. Nah. Kalau Arafah ni bukan duduk di Nara ke, di Jala ke, Arafah ni duduk di Mekah. Oleh kerana Arafah ni duduk di Mekah, maka pemerintah ulul amri yang di situlah yang menetapkan bila hari wukuf Arafah. Jadi hak kita naknya supaya bila dia tetap hari Arafah, kita dah ikut dia lah. Kalau dia kata hari Jumaat 9 Zulhijjah, kita kena raya hari Sabtu. Sebab kita raya 10 Zulhijjah. Hari melontar tu kita rayanya. Hari korban tu. Melontar dan juga korban. Dan hari tu rayanya. Jadi kalau kita ikut kita, contohlah Amor bagi, kalau kita suluh anak bulan, kita ikut kita. Kita ikut dia. Apa yang akan jadi? Sedangkan Arafah tu tempat dia. Itulah yang dibincang dalam kitab Syekh kita ni bahawa sepatutnya kita kena ikut hari Arafah tu. Kerana Arafah tu duduk di negara dia. Negara dia. Barulah kita tetapkan bila. Barulah kita tetap hari raya kita bila. Bukan makna kita tetap dulu dia. Misalnya lah dia kata hari Arafah hari Khamis. Kita kata dia. Kita nak pergi raya Ahad. Maka jauh tu. Maknanya soal ni tak soal nak menyatu padukan umat Islam. Hak mana boleh bersatu. Tempat mana boleh bersatu. Nak menyatu padukan orang ni bukan satu kerja yang seterusnya. Bukan kerja sehari 2 hari. Bukan kerja sehari 2 hari. Kerja ni kerja yang lama. Kerja lama. Nak menyatu padukan. Dan kesatuan ni wujud apabila adanya persefahaman yang kedua-duanya boleh terima. Hak tak terima tu nafsu. Nafsu. Hak tak terima. Tapi bila nak menyelesaikan masalah umat semua ni, kita kena terima. Sebab umat ini kena bersatu di atas satu benda yang boleh bersatu. Nak bersatu tu payah. Tapi ada perkara-perkara yang kita kena bersatu. Baik. Kita tak bincang masalah kesatuan politik ni. Kesatuan menurut hari Arafah ni. Kalau bersatu politik dia bersatu kot lain. Dia ada lah tujuan dia. Sebab apa dia bersatu? Sebab apa dia pisah? Dia ada lah ijtihad dia sendiri. Itu ikut gigi dia. Okay lah. Bismillah. Baik. Kita tengok sikit lagi. Dia kata itulah ta'rif jadi sebut Nabi SAW adalah sangat jelas. Membawa kepada konsep kesatuan umat Islam di seluruh dunia dibawa pemimpin imam di padang Arafah sahaja. Maknanya yang boleh menyatu padukan orang semua seluruh dunia ni iaitu apabila
imam hak kuasai Arafah tu, itu pemerintah di situ tetapkan hari Arafah. Lalu kita pakai ikut dia belaka. Pakai ikut dia belaka. Baik. Sekarang ni kita masuk kepada pahaman imam-imam mazhab berkenaan dengan ni. Dia adik-adik akak ambo harap supaya orang panggil buku minda deh. Kalau kita sebut imam mazhab ni maknanya banyak pendapat ulama mazhab. Kadang-kadang orang kita ni, kita setuh sikit lah. Keluar daripada hal ni sikit berkenaan dengan mazhab ni. Kadang-kadang orang kita ni dia buat orang panggil style dia, style gong. Panggil dia ni, style gong. Oh, kita terima mazhab ni saja. Mazhab lain kita tak terima. Terima mazhab Syafi'iyah kata-kata. Mazhab lain tak terima. Padahal dalam kehidupan sehari-hari dia tu sendiri pun dia tak pakai Syafi'i, Imam Syafi'i belaka, dia pakai juga hak lain, tapi cuma nak ayat dia gong dia tu. Nafsu dia tu lebih daripada pendapat hak dia nak guna tu. Dia letak nafsu dia depan lebih pada hak lain. Tu jadi lagu tu. Kalau dia letak nafsu dia tu belakang, letak ilmu depan ni, dia tak jadi lagu tu. Manusia yang dikakak apabila meletakkan kepentingan peribadi melebihi daripada kepentingan umat, kat mana-mana pun dia akan cari hak peribadi dia dulu nak banding hak umat. Jadi perkara yang besar itu perkara yang nak menyatu padukan umat ini. Tu hal nombor satu sekali. Kita ni kadang-kadang apabila kita sebut pendapat-pendapat mazhab, kita kata mazhab tu, mazhab ni. Kita bolehlah sebut, tapi kesimpulan tu kita nak pergi hak mana? Kita kena ada kesimpulan, jangan ada sebut saja. Kalau seorang guru mengajar, dia kata guru mengajar 4 mazhab. Molek lah mengajar 4 mazhab ni. Sebut mazhab ni gini, mazhab tu lagu ni, mazhab tu lagu ni. Tapi kesimpulan yang dia dapat daripada mazhab tu kat mana? Dia sendiri tu pakai hak mana so? Bila dia sebut banyak pendapat, dia tak boleh tinggal dengan tak ada mazhab gitu, tak boleh. Tak boleh tinggal dengan tak ada pendapat gitu, senyap gitu, tak boleh. Sebab kita ni, kita bercakap orang panggil dengan orang awam. Bila orang awam ni, dia nak dengar pendapat banyak-banyak, pasti nak tengok apa dia yang nak pakai. Tu dia nak. Kalau kita sebut banyak perkara sekali pun, tapi orang awam tak boleh pakai perkara habuk, duk main hak ni gitu, hak tu gitu, pening juga orang kampung pun. Jadi kita nak simpulkan di atas satu pegangan tu lagu mana. Baik, mungkin ada orang setuju, mungkin ada orang tak setuju, tu perkara biasa deh, perkara biasa. Kalau dalam bab fiqh, dalam bab agama ni pun, kita tak boleh kata, macam contoh dalam Islamnya begini, dalam Islam tak boleh sebut dalam Islam gitu, kita kata dalam mazhab Syafi'i gini. Kalau kita kata dalam Islam, seolah-olah satu je ada. Tak, dia kena sebut dalam fiqh. Mazhabnya begini. Kalau benda tu melibatkan mazhab fiqh, mazhab fiqh. Sebab fiqh ni sifat dia luah. Dia tak speak dah. Sifat fiqh ni sifat dia luah. Sifat dia boleh dibahas. Sifat dia ada hukum-hukum hak baru. Bila tubik ya keluar je hukum-hukum hak baru, bermakna bila keluar je hukum hak baru, nescaya ada ijtihad hak baru. Ijtihad hak baru mesti ada. Keluarnya masalah hak baru, keluarnya ijtihad ada hukum hak baru. Jadi bila ijtihad keluar hukum hak baru ni, kita kena ambil betul-betul bertepatan dengan maqasid keadaan setempat kita tu lagu mana, dan kita nak pakai hak mana, itu kita punya pasal. Tetapi apabila benda khilaf itu diangkat ataupun diselesaikan oleh ulul amri, maka kita pakai ulul amri lah. Sebab ulul amri hak tu kan selesai masalah khilaf-khilaf hak berlaku ni. Contohlah mau beri contoh, dia perleh contoh dia ni. Duk gagal kunut tak kunut kau gapo macam-macam lah dia mana duk gagal. Apakah hari ni lah duk gagal kunut tak kunut apa. Orang hak tak faham masalah-masalah ni, dia kata perleh tak kunut. Ulul amri dia gitu. Ulul amri dia tetap lagu tu, maka gitulah. Sampai bila-bila pun lagu tu lah. Di Kelantan, contoh di Kelantan, ulul amri tetap lagu tu, lagu tu lah. Kalau masalah khilaf. Tapi kalau ulul amri suruh buat benda-benda yang Nabi tak buat, tak boleh buat juga. Sebab benda tu perkara bid'ah mana. Kita kena beza benda bid'ah dengan benda khilaf. Orang yang reti beza di antara benda bid'ah dengan benda khilaf, orang panggil orang ni otak itu buka sikit.
Dia reti beza. Ni khilaf, ni banyak pendapat. Ni bid'ah. Orang yang buat benda bid'ah ni, dia nak jadi khilaf juga benda tu. Sebab tu dia mari dalil. Dia nak kata bahawa hak dia pegang, dia buat masalah bid'ah tu, dia kata khilaf juga. Dia nak kata khilaf juga situ. Mana boleh gitu. Bid'ah ni pun tak serupa dengan khilaf. Benda khilaf tu dia khilaf sama-sama ada dalil. Dia kata kita pun ada dalil. Dalil hak demo reka. Demo heret dalil tu supaya mari jadi dalil demo. Supaya zikir menari, zikir joget gitulah dia guna dalil. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tu dia punya dalil. Padahal dia heret dalil tu mari duduk dengan dia. Dalilnya tak memang ada dalil tapi kefahaman kepada dalil tu bukan gitu. Kefahaman kepada dalil tu lain, tu nak cerita. Tapi oleh kerana dia tu nak suruh benda tu soal nampak macam khilaf, maka dia pun guna dalil juga. Ni orang panggil khata, salah al-istidlal dalam pendalilan dia panggil. Salahlah pendalilan. Dan salahlah pendalilan ni satu benda yang berat. Satu benda yang berat. Kalau sama-sama ada dalil, mau kuat tak kuat tu orang panggil khilaf. Tapi kalau kawan ada dalil, demo ada dalil juga. Tapi lakat demo reka dalil tu ataupun demo salah gunakan dalil tu orang panggil benda bid'ah. Dah? Aku nak faham situ. Allahu Akbar. Kecek derah-derah, basal teh. Kalau tak kecek derah, dia naik angin. Baik. Berdasarkan kepada hadis-hadis tersebut, telah ittifaq ulama empat mazhab dan Zahiriyah. Zahiriyah ni mana pula ni Zahiriyah ni kita kata? Mazhab Zahiri lah. Bahawa sah wukuf imam bersama-sama para hujjaj di padang Arafah. Sekalipun tidak betul dengan kenyataan anak bulan hari yang ke-9 Zulhijjah. Dengan umpama hari yang ke-10 Zulhijjah dengan apa perkiraan sekalipun dan dikira hari wukuf hujjaj bersama imam itulah sebagai hari Arafah menurut hadis tersebut. Bahkan sebaliknya ulama berpendapat bahawa tidak sah wukuf siapa sahaja pada hari yang lain daripada hari imam bersama-sama kumpulan hujjaj yang ramai itu dengan alasan dia nampak anak bulan. Sama di Mekah maupun lain-lain negeri. Lain-lain negeri sama sekali. Kerana hari itu bukan hari Arafah menurut ta'rif Nabawi dan ijtihad para ulama yang muktabar. Baik. So, perkara disebut. Dia kata bahawa berdasar pada hadis yang tiga-tiga yang kita sebut tadi, Arafah yauma tu'arrifu yang kita sebut tadi, dan juga hari Arafah ni hari yang mana wukufnya bersama dengan imam. Jadi dia kata berdasarkan hadis-hadis yang kita baca tu ittifaq ulama empat mazhab. Sepakat ulama empat mazhab bahawa sah wukuf imam pada hari hujjaj di padang Arafah itu. Contohlah kita kata pemerintah Saudi royak bahawa hari ini hari Arafah berdasar kepada kiraan dia ke anak bulan ke lagu mana ke, maka orang kena ikut dia belaka. Sekalipun kita kata ijtihad dia masalah tu salah lah kita kata, pun tak apa, sah hari wukuf tu dikira. Tetapi dia kata tidak sah. Tidak sah. Bahkan sebaliknya ulama berpendapat bahawa tidak sah wukuf siapa sahaja pada hari yang lain daripada hari wukufnya imam bersama-sama dengan para hujjaj. Maka orang hak lawan imam, lawan ulul amri dalam masalah ni adalah lawan ulul amri ni lah tepat wukuf tu. Kalau kita kat ni kerajaan Saudi lah. Dia hak tetapkan hari wukuf tu bila tiba-tiba ada orang pergi tengok anak bulan sendiri, dia tak nampak hari wukuf tu, orang duk wukuf gagal, dia wukuf sore esok ataupun seawal sehari ke lagu mana ke, tidak bersama dengan imam dan pemimpin, maka di situ tidak sah wukuf dia. Walaupun dia berasa betul pendapat dia tu, kerana benda ini mesti diselesaikan masalah oleh ulul amri yang menjaga tempat tersebut. Baik.
Sebagai menyatakan fahaman dan pegangan para ulama dengan hadis-hadis tersebut. Berkata Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sekiranya berlaku kekeliruan di kalangan orang ramai mengenai anak bulan, maka imam dan para hujjaj berwukuf di padang Arafah pada hari nahar, hari yang ke-10 menurut kenyataan anak bulan. Dan adalah orang yang melihat anak bulan itu berwukuf pada hari ke-9 menurut kenyataan anak bulan di sisinya. Maka berwukuf yang menyalahi imam itu adalah tidak memadai. Bahkan ia mesti mengulangi wukufnya semula bersama-sama imam pada hari keesokan harinya. Walaupun dalam pada zahirnya dikira salah ijtihad imam itu, kerana hari wukuf adalah hari yang ke-10. Kerana hari wukufnya ialah hari yang ke-10. Dalam menyokong pahaman tersebut berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, qala ashabuna wa kadzalika yawm Arafah huwa al-yawm alladhi yazharu lin-nas annahu yawm Arafah sawa'un kanat tasi'a aw al-ashira. Maksudnya, berkata oleh para sahabat kami, ulama dalam mazhab Syafi'i. Qala ashabuna ni, Imam Nawawi sebut maknanya ulama di kalangan mazhab Syafi'i lah. Qala ashabuna, ulama mazhab Syafi'i, dan begitulah hari Arafah itu hari yang nyata bagi manusia. Bahawa sesungguhnya ia adalah hari Arafah, yakni hari yang orang haji sedang berwukuf di Arafah. Sama ada hari itu terjatuh pada hari ke-9 atau ke-10 Zulhijjah. Itulah hari Arafah, kerana hari Arafah adalah hari yang terikat dengan tempat tertentu dan dinamakan Arafah. Arafah dia panggil Araf tu makaniyah, yang hanya satu tempat sahaja di dunia ini, satu hari sahaja di dunia ini, Arafah zamaniyah, dan yang terikut dengan amalan wukuf imam pemimpin bersama para hujjaj itu di hari seluruh dunia di padang Arafah, serta ikutan puasa sunat hari Arafah bagi sekian orang Islam yang tidak mengerjakan haji di seluruh dunia. Baik. Di sini jelas lagi dia sebut. Jelas lagi dia sebut berkenaan dengan kalaulah seorang pemimpin menetapkan, pemimpin Saudi katakan dia tetap hari ke-10 hari buku dia, kata dia tengok lagu mana. Pak kita ni duk baca anak bulan sore, kita kata dok lah, kita kata tak leh lagi ni. Kita hawa sehari kau lewat sehari tak tahulah. Dia contohnya dia salah, tak ada, bukan salah dak. Pendapat ijtihad dia. Nak banding ijtihad kita. Kita pun wukuf sehari awal. Kita kata esok 10 dah, dia baru 9 kata. Kita wukuf hari ni awal, petang lagi wukuf dah. Kita kata dia. Lepas tu katanya Muhammad Hasan Syaibani tadi dia kata bahawa dia kena wukuf pula esok sekali lagi. Kerana hari wukuf tu hari imam bersama dengan para hujjaj. Ketetapan dibuat tu oleh ulul amri, dia kata. Begitu juga Al-Imam Nawawi pun sebut serupa juga lagu tu. Dia kalau bab puasa kita kena ikut Arafah sana lah, sebab Arafah lah dunia ni, Arafah tu je adanya. Arafah ni dia tak ada di Perlis ni, dia tak ada di Kelantan, dia tak ada di mana-mana ayat Arafahnya. Arafahnya, negeri Arafahnya Mekah tu je. Masa dia pun, duduk tangan dia, tepat tu saja orang panggil Arafah. Arafah tu tepat tu saja, tempat lain orang tak panggil Arafah. Tu je orang panggil Arafah. pada Arpah orang Kelantan kata dia ni, pada Arpah. Arafahnya situ je. Tak ada kata, mari kita duduk buku ramai-ramai pada bah terbaru ke. Dataran Tok Syekh Kangak ni ke mana ke, kita duduk buku situlah. Moga haji-haji tahun ni tak nak pergi, atau orang panggil ajaran ayah ping tu. Tidak ajaran Islam. Nampak ni? Tu mudah nak faham. Mudah nak faham. Jadi, kalau kita boleh pegang dengan pendapat lagu tu, bermakna kita nak balas soal raya haji bila-bila ni, dia tidak akan jadi perbalahan lah. Dia tak akan jadi selaru, tak akan jadi balas sama sendiri, tidak akan berlaku. Sebab telah diangkat lesar dah masalah ini
Dan pendapat imam mazhab pun kita sebut dah tadi memang ittifaq dah lagu tu. Kalaulah umat Muhammad di zaman sekarang faham serta beramal dengan hari Arafah ini, dia kata, menurut ajaran Rasulnya yang membawa kesatuan umat melihat hadis-hadis sahih tersebut, serta perhati kepada fahaman dan pengenalan para sahabat dan ulama muktabar daripada itu, 5 mazhab yang muktabar, 4 mazhab yang muktabar, dan saya tidak mungkin berlaku perpecahan antara mereka mengenai hari Arafah sama sekali. Nabi SAW tidak mengikatkan hari Arafah dengan hari yang ke-9 Zulhijjah. Nabi Muhammad tidak mengikatkan hari Arafah dengan hari ke-9 Zulhijjah. Kerana boleh jadi hari ke-9 bagi satu negeri bersalahan dengan hari yang ke-9 bagi negeri yang lain. Tak serupa. Apalagi yang berlainan tepat. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengikatkan hari Arafah dengan hari kenyataan imam dan para hujjaj wukuf di padang Arafah. Nabi ikatkan keputusan itu al-amri bersama dengan orang wukuf di Arafah. Nabi ikat situ. Nabi tak ikat dengan 9, Nabi tak ikat dengan tu. Tak ikat dengan tarikh. Nabi ikat dengan keputusan yang dibuat oleh pemimpin. Itu benda yang boleh kita ambil daripada. Sekalipun hal itu berlaku secara menyalahi kenyataan anak bulan. Sekalipun benda tu berlaku, kita kata kita ni jenis orang pandai tengok anak bulan. Kelih. Kenapa? Hari ni kita kata berat dah ni, kita kata. Yang mau bawa nak wukuf, kita tengok anak bulan ni raya dah ni, kata. Raya awal sehari. Gagal dia awal sehari. Lepas tu orang ni pula kata, kalau gitu, pecah belah habis umat Islam. Orang kapun ni tengok anak bulan cara dia, orang kapun ni tengok anak bulan cara dia, orang kapun ni tengok habis lecing. Terak habis, tak ada diresahkan oleh ulul amri. Jadi ulul amri yang pertama sekali, Arafah ni di mana? Di Saudi. Ulul amrinya Saudi. Saudi kita tetap. Bila hari tersebut, nak wukuf bila? Pas kita ikut dia. Kita puasa Arafah, hari tu kita puasa. Esok kita raya gitu ya sebenarnya. Sebenarnya lagu tu je perkiraan dia. Dan itulah yang kita nak supaya umat Islam di mana-mana pun dia jadi bersatu molek di bawah dasar Islam. Boleh faham dah? Esok kita akan sambung takrif Idul Adha. Apa dia yang disebut sebagai Idul Adha? Idul Adha ni apa dia? Dan sejarah Idul Adha pun disebut juga sikit sebanyak. Lagu mana boleh jadi sejarah Idul Adha ni? Dan penentuan hari Arafah dan Idul Adha ni lagu mana penentuan dia? Lepas tu hisab dan maksud, lagu mana cara nak hisab, lagu mana cara dan sebagainya. Itu semua dia akan sebut pada esok hari, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita seterusnya. Minta maaf banyak-banyak dia akak, apa yang baik itu semua sekali kita bersyukur pada Allah SWT sebab Allah beri kebaikan kepada kita. Kemana aku orang yang minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan jangan lupalah untuk tuan-tuan sama-sama kita membantu Mahat Amba ni. Bagaimana ada di belakang ni. Belakang ni ada dia punya lama dia Mahat Tahfiz Ilmu Al-Quran Perlis di bawah kelolaan Amba sendiri. Jadi mana-mana yang nak beri sumbangan untuk Mahat Tahfiz dan sebagainya ada. Kita dah lekatkan di ruangan komen itu nombor akaun dan sebagainya, akak boleh masuk. Dan setakat ni Mahat ni ditutup lah kerana COVID. Tapi pelajar-pelajarnya kita buat secara online. Online. Kelas-kelasnya semua online belaka. Ramai-ramai online belaka. Mengaji online belaka. Bila mengaji online ni 80% mak bapak kena ambil tahu. Kita hanya boleh beri 10-20% gitu lah. Soal kerja, soal apa semua mak bapak perlu ambil cakna. Jadi mana-mana yang nak beri sumbangnya, boleh beri sumbangnya di situ. Akaun dah ada dah. Ambo ni tak ada gapo, ambo tak ambil PT gapo pun mengajar gapo tidak. Cuma nak sama-sama kita bantu untuk membangunkan institusi sunnah kita khususnya di negeri Perlis ni. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita dunia akhirat. Ambo berhenti setakat tu insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.